Ustazah ingin berkongsi tentang sepetikan ayat Quran yang ada di dalam surah Al-Waqi'ah, iaitu surah yang ke-56 ayat 58 sehingga 61, berkenaan dengan tajuknya ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dengarkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Ayatnya bermaksud, adakah kamu memperhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian setiap daripada kamu dan kami tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan menghidupkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Apa maksud ayat ini? Itu ayat 58 hingga ayat 61. Khusus petik daripada tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari berkata, Allah SWT telah berfirman kepada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, wahai orang-orang yang mendustakan, adakah kamu perhatikan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kamu setelah kamu mati, iaitu air mani yang kamu tumpahkan ke dalam rahim wanita? Kamukah yang menciptakannya atau kamikah penciptanya? Allah ingatkan kita kembali, yang berkuasa, yang menetapkan hidup kita, yang menetapkan mati kita hanyalah Allah SWT. Sedangkan Allah bagi perumpamaan kat situ tentang air mani, kan? Air mani yang daripada seorang lelaki itu, adakah siapa yang menciptakan air mani itu? Siapa yang mencipta air mani itu? Allah, kan? Allah SWT yang mencipta air mani itu. Daripada air mani itu masuk ke rahim seorang wanita, maka terbentuklah manusia di dalamnya, semuanya dengan izin Allah. Kan ada sebab tu kenapa ada yang Allah berikan rezeki melimpah-limpah dari segi anak, kan? Tiap tahun ada baby, tiap tahun lahirkan anak. Itu adalah satu rezeki anugerah Allah beri. Ada orang yang bertahun-tahun berkahwin tapi Allah sekat, Allah tak beri rezeki dalam bentuk anak, tapi Allah bagi rezeki dalam bentuk yang lain. Jadi setiap satu nikmat yang Allah telah tetapkan, itu semua Allah yang tentukan rezeki masing-masing. Jadi kata kalau orang dah berkahwin lama tapi belum ada anak, kita cakap kat dia, kau ni mandul lah. Itu bukan kita nak, bukannya dia nak, orang tu pun nak anak juga. Tapi yang menentukan hidup dan mati seseorang, yang menentukan hidup dan mati, yang menciptakan air mani itu pun adalah Allah. Jadi Allah yang menentukan rezeki itu setiap orang. Okay. Cuma Allah kata, Allah suka kita berusaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Sambungannya, firmannya lagi, kami telah menentukan kematian kamu masing-masing. Apa maksud ayat tu? Kami telah menentukan kematian kamu masing-masing. Itu ayat ke-60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan setiap daripada kamu, telah menentukan kematian setiap daripada kamu. Maknanya, wahai manusia, kami telah mentakdirkan kematian bagi setiap daripada kamu. Kami menyegerakan kematian bagi sebahagian dan menundanya bagi sebahagian yang lain sampai pada waktu yang telah ditentukan. Itu maksudnya ayat yang ke-60. Allah sambung lagi ayat ke-60 tu, wa ma nahnu bimasbuqin, iaitu dan kami tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang yang seperti kamu di dunia. Maknanya apa?
Wahai manusia, kata Allah, kami tidak lemah berkenaan dengan diri dan ajalmu. Kami mampu mengatur antara urusan kehidupan dan kematian yang telah kami tentukan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyegerakan ajal yang telah kami tentukan itu, dan tidak pula dapat melambatkannya. Semua di bawah penguasaan Allah. Allah tidak lemah, bukan sifat Allah yang lemah. Allah sangat maha kuat, Al-Qawi. Sambungan ayat tersebut, ayat ke-61, ya. Ayat ke-61 itu, ala an nubattila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Maksudnya untuk menggantikan kamu dengan orang seperti kamu di dunia. Maksudnya ayat tu, dia berfirman untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu setelah kamu binasa, maka kami mendatangkan orang-orang yang lain daripada kalangan kamu sendiri. Kalau Allah nak gantikan kita ni, kalau kata kita tak beriman, umat yang dulu, cuba perhatikan kisah umat-umat terdahulu, bagaimana Allah binasakan mereka sekaligus satu umat disebabkan dosa yang mereka lakukan. Allah gantikan mereka dengan kaum yang lebih baik daripada bila Allah cipta yang lain, Allah cipta yang lagi baik. Maksudnya kalau Allah nak binasakan kita, bila-bila masa saja boleh. Cuba perhatikan dengan keadaan sekarang, satu persatu musibah, satu persatu bencana alam yang berlaku, itu semua adalah peringatan daripada Allah. Gempa bumi yang berlaku, tsunami yang berlaku, itu semua peringatan daripada Allah. Allah dah cakap dalam ayat ni, Allah nak gantikan sesuatu kaum, senang sangat. Allah boleh binasakan satu kaum, senang sangat. Sekiranya kaum itu ingkar pada perintah Allah, ingkar arahan Allah, melaksanakan dosa, melakukan maksiat, Allah boleh timpa dengan sekaligus, Allah gantikan dengan kaum yang lain. Itu maksud ayat ni. Dan semua ayat tadi, dan firman-Nya, iaitu dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Itu sambungan ayat ke-61. Apa maksudnya ni? Apa maksud dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui? Kata Allah, inilah maksudnya, iaitu maksudnya dia berfirman, kami akan menggantikan kamu dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Sebab tu bila kita di dunia mungkin kita nampak sempurna kan, boleh colek-colek lipstick kat bibir, nampak merah, boleh glow-glow kan, edit-edit pakai handphone dah glow-glow dah muka kan, shining dah muka, bling-bling dah muka. Tudung kita buat cantik, kemas. Maksudnya di dunia kita berusaha pakai yang cantik, kemaskan pakaian, pakai lawa-lawa kan. Tetapi bila dah akhirat sana, kita dibangkitkan kembali, Allah boleh gantikan bentuk wajah kita, rupa paras kita dalam bentuk yang berubah, yang lain daripada yang sekarang. Kalau di dunia kita nampak sangat cantik, sangat anggun, sangat lawa, sangat kacak, sangat handsome. Tapi bila di akhirat, yang menentukan rupa paras kita adalah amalan yang kita lakukan di dunia. Amalan itu yang menentukan bagaimana keadaan kita di akhirat. Sebab itulah bila kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar, setiap manusia yang dibangkitkan kembali, dia akan bangkit dalam bentuk bagaimana amalan dia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang soleh, orang-orang amalannya amalan yang baik, amalan yang soleh. Masya Allah, bila dia dibangkitkan di padang mahsyar, dalam keadaan bercahaya. Mungkin di dunia wajahnya gelap, hitam, orang hitam manis, gelap kan, macam apa tu, Bilal bin Rabah, macam Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, gelap, nampak gigi je kalau senyum. Tapi bila dibangkitkan, ya Allah, Masya Allah, dia lah paling putih, paling bersinar, paling bercahaya. Wajahnya ada keluar satu sinar cahaya macam cahaya matahari yang menyinarkan seluruh bumi, alam semesta. Tangannya bercahaya, kakinya bercahaya disebabkan kesan daripada mengambil wuduk. Kesan daripada air wuduk itu yang menyebabkan wajah-wajah orang soleh, orang mukmin bercahaya. Itulah kalau katakan bila kita pada mahsyar, bagaimana kita bangkit itu, bagaimana kita dibangkitkan itu ditentukan bagaimana amalan kita di dunia.
Kalau orang yang sangat busuk hati, degil, melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak bertaubat, ada yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Kepalanya di bawah, kepalanya yang menjadi kaki, kepalanya yang menyeret tubuh badan untuk bertemu dengan Allah. Ada yang datang dalam keadaan perutnya terburai, keluar nanah, keluar ulat, keluar cacing, benda yang busuk. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan badan sengit, kepala, bahunya sengit, bawa beban, bawa kayu api. Ada yang dibangkitkan kembali dalam bentuk macam-macam rupa yang sangat mengerikan disebabkan dosa dan maksiat. Sebab itulah kenapa waktu di dunia inilah kita gandakan amalan kita. Waktu di dunia inilah kita nak berbuat baik. Waktu di dunia inilah kita maafkan semua orang. Dan kadang-kadang dalam hidup ni biasalah. Ada orang tak puas hati, ada orang dengki, ada orang khianat kita. Tapi jangan kita khianat balik, jangan kita dengki balik. Kalau orang dah balas kita, kita pun nak balas balik. Jangan balas macam tu ya. Tapi banyakkan berdoa kepada Allah, minta Allah beri hidayah kepada orang tersebut, minta Allah beri petunjuk kepada orang tersebut. Mungkin kadang orang yang datang khianat kita, dengki kita, sebab apa? Itu sebagai satu ujian buat kita sebenarnya. Dan sebenarnya Allah nak tegur kita supaya kita banyak dekatkan diri kepada Dia. Mungkin selama ni kita rasa kita senang, kita dalam keadaan zon selesa, sampai kita terlupa yang memberi semua itu nikmat yang kita dapat pada hari ini adalah daripada Allah SWT. Kita terleka sekejap je, jadi Allah tegur kita dengan hantar macam-macam ujian supaya kita dapat kembali kepada Dia semula. Itu kenapa bila kita hidup di dunia, dia ada ujian dan dia ada juga nikmat yang kita dapat. Sebab itulah selalu cerita selalu petik ayat daripada surah Asy-Syarr. Surah Asy-Syarr iaitu alam nashrah laka sadrak, ayat 5 dan ayat 6. Allah katakan dalam Al-Quran, fa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi ayat ke-6, sekali lagi ditegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulang ayat ni, sesungguhnya setiap kesulitan ada kesusahan, setiap kesusahan ada kesenangan. Allah dah bagi 2 kali penegasan di dalam ayat tu. Maknanya Allah memang nak kita. Cuma di dalam kita nak capai satu kejayaan, untuk kita dapat sesuatu nikmat, Allah uji kita dulu. Allah uji kita dulu sebab Allah nak tengok adakah kita dekat dengan Dia, adakah kita meletakkan harapan yang redha kita kepada Allah SWT sepenuhnya, ataupun kita berkeluh kesah dan kita give up. Adakah kita orang yang berputus asa? Itu Allah nak tengok. Jadi bila ada satu ujian yang menimpa, bila ada satu musibah yang menimpa, cek balik, kembalilah balik kepada Dia. Banyakkan sujud kepada Allah SWT. Kerana dekat situ Allah nak tegur. Allah nak tegur yang aku dah beri macam-macam nikmat kepada engkau, mungkin kau terlupa telika kat aku. Dah lama kau tak berdoa kepada aku, dah lama kau tak sujud kat aku. Sebab tu Allah panggil balik, hey fulan si fulan, mari sujud kat aku. Aku nak bagi kau nikmat ni. Aku bagi kau ujian sebab kau dah lupa kat aku. Aku nak bagi kau nikmat lagi ni, kau sujud kat aku. Itu Allah panggil kita sebenarnya. Sebab tu bila ada satu bencana, musibah yang melanda, jangan lihat pada perspektif yang negatif, tapi pandanglah pada sudut yang positif. Banyakkan mendekatkan diri kepada Allah, banyakkan ingat kepada Dia, banyakkan berzikir, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan mengaji, banyakkan beribadah. Nangislah di hadapannya yang maha besar, yang maha mengetahui. InsyaAllah bila kita redha, hati kita redha, Allah akan beri jalan pada setiap kesusahan yang kita hadapi. Allah bagi jalan kepada setiap ujian yang kita hadapi. Percayalah dengan kata-kata ni, sebab itu adalah kata apa, karmanya. Itulah fitrah yang Allah beri kepada kita sebagai manusia.
Jadinya Ustazah nak mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama pada pagi ini dapat mengambil iktibar daripada perkongsian Ustazah pada pagi ini berkenaan dengan pengisian ajal yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang dipetik pada surah Al-Waqi'ah ayat 59 hingga 61. Mudah-mudahan menjadi satu iktibar dan kita sama-sama dapat belajar dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan menjadikan kita lebih bertakwa dan lebih taat pada perintah Allah, insya-Allah. Itu saja pada Ustazah pada pagi ini. Nak pandai mengaji, ingat an-najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.